Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai bis-sami'il 'alim. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai bis-sami'il 'alim. Allahumma rabbi yassir wa tu'assir, la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai bis-sami'il 'alim. Allahumma salli wa barik ala Muhammadin wa ala ali sayyidina. Allahumma salli wa barik ala Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad wa ala ashayna Muhammad wa ala ashayna. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai bis-sami'il 'alim. Allahumma salli wa barik ala ahli sayyidina Muhammad wa ala ashayna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وعلى دينك يا أرحم الراحمين. يا حيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. Surah Fussilat ayat 32 yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah dalam kehidupan mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, janganlah engkau takut
Jangan pula berduka cita. Dan terimalah berita gembira, iaitulah syurga yang menanti bagaimana yang Allah janjikan kepada kamu. Dan kami, yakni Allah, akan menjadi pelindungmu semua dalam kehidupan dunia dan pada kemudian di akhirat. Dan engkau semua akan mendapat apa-apa yang engkau inginkan. Dan di situ pula engkau akan mendapat apa yang engkau minta selama ini. Iaitulah hidangan dari Tuhan, rahmat dan barakah pada hari kiamat nanti. Tuhan itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Petikan daripada ayat surah Fussilat ayat 30-32. Sadaqallahul Azim. Yang berbahagia dan hormati, yang dikasihi, yang diraikan Tuan Pengurusi Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, yang dihormati, yang dikasihi Ashabul Fadilah, Tuan-tuan Imam Surau An-Nur Fasa 3A, termasuklah rakan-rakan kita daripada para jemaah Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, para muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan, termasuklah kita raikan pada pagi ini kehadiran bersama dalam bicara online kita, live online kita pada pagi Khamis bersama 27 hari bulan Oktober ini. Rekan kita yang jauh nun di utara, kita yang nun jauh di tanah air, yang jauh di barat, di timur tenggara negara kita, bahkan daripada Sabah Sarawak, dan mungkin dari kalangan kita di luar negara yang bersama menonton pada pagi ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan perhimpunan kita, perhimpunan yang Allah berkati, walaupun berlaku secara online, tidak secara bersemuka, tapi yang pentingnya ialah kita berada di masa, di waktu yang penuh barakah di awal pagi ini, yang pastinya satu saat yang begitu berharga sekali. Sebagai seorang mukmin, kita merasakan inilah merupakan detik-detik masa yang amat berharga. Kita boleh bangun untuk kita beribadat, kita bangun untuk kita merapati Allah Subhanahu wa taala, bermula dengan tahajud dan sampai kepada solat subuh berjemaahnya. Kita dapat berzikir, bertasbih, bertahmid, dan kita dapat merintih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti merupakan satu perkara yang kecil, sebab agenda hidup orang beriman mesti bermula awal pagi. At-tabkir, iaitu awal pagi, itulah agenda orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kehidupan kita, tuan-tuan, satu rezeki yang bukan kecil mana kepada kita. Mana tidaknya hasrat kita daripada sepanjang hidup ini, kita nak sentiasa Allah rezeki kehidupan. Kematian satu kepastian, ya, itu kepastian, tapi kita nak sangat di hari ke hari kita Allah rezekikan kesihatan badan. Hari ke hari Allah rezeki kehidupan kesihatan yang baik. Kita nak nyawa kita terus menerus daripada saat ke minit-minit ke jam. Bukan soal tidak nak mati, tapi kita nak dalam keadaan tenang, bahagia. Kerana yang kita nak ialah proses peribadatan, iaitu kita nak melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mana mudah kita nak buat ketentuan agama daripada sudut yang Allah perintahkan dengan cara apa? Tunduk, patuh, taat, al-khudu' wa tadhallul lillahi Subhanahu wa taala. Itu kuatan diri kita sebenarnya. Justru saat bila Allah berikan nikmat kesihatan yang kita nikmati sekarang, tak syukurkah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tak syukurkah kita pada Allah Azza wa Jalla? Pasti kita akan sebut kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta, atas nikmat ia beri. Jadi kewajipan kita setelah Allah beri nikmat apa dia, tuan-tuan? Beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub kepada Allah, jaga agama dengan sebaik-baik mungkin melalui ilmu, amal yang salah, ilmu kita cari, supaya lorong hidup ini lorong yang betul-betul membawa kebaikan, bukan lorong membawa kepada kedurjanaan dan keburukan ataupun kejahatan, kemaksiatan. Tidak begitu. Betul kita nak daripada hidup ini, kejayaan ini kita cipta masa di bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan meraih kejayaan yang sejati di alam sana kalau kita cipta kejayaan di alam bumi lagi.
Bagaimana kita nak menghasilkan kejayaan, keselamatan, keamanan di alam mahsyar kalau kita tak cipta kejayaan di bumi lagi? Tak mungkin, tuan-tuan. Sebab itulah alam bumi, alam kita beramal. Alam akhirat, darul jazai. Sentiasa kita sebut sentiasa. Kita sebut sentiasa bukan apa nak ingatkan balik. Jangan kita lalai lupa kerana dunia ini darul amali, tempat kita beramal. Lokasi beramal. Wa innamal akhirah, dan akhirat nanti adalah darul jazai, lokasi tempat kita menerima pembalasan. Dan pembalasan pada itu tidak ada lebih, tak ada dua tiga, melainkan satu saja ataupun dua saja, syurga atau neraka. Maka kita nak ke syurga. Jadi itulah hakikatnya di sebalik kita bicara sepanjang bicara kita setiap minggu lah, selama setiap minggu dah berapa lama ni, kita cuba nak angkat balik proses-proses yang boleh membina, bukan meruntuhkan, yang boleh membangun, bukan menghancurkan. Proses yang boleh kita kentalkan dari semangat keimanan kita supaya apa? Tiap saat hidup ini dalam barakah, dalam rahmat, bukan kemurkaan Allah dan bukan dalam kebencian Allah Subhanahu wa taala. Kita nak redha, rahmat, keselamatan, keamanan, bukan di sebaliknya. Sebaliknya apa? Kemurkaan Allah, kebencian Allah. Tidak redha dengan kita. Kepayahan hidup. Kita nak, tuan-tuan. Maka kita minta pada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 202 itulah. Itulah rintihan kita. Baik. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Perjalanan adalah hidup adalah suatu perjalanan yang tiada sudah dan hentinya. Melainkan hidup ini dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian. Lagi mana kematian tak datang kepada kita, itulah sebuah kehidupan yang akan terus berjalan, melangkah demi langkah, berjalan demi perjalanan. Itulah kehidupan kita. Tetapi dalam hidup ini, ada perkara yang kita nak kena raikan dalam kacamata agama supaya kita tidak menjadi manusia yang keluar daripada batas-batas hukum hakam agama. Ibarat sebuah kenderaan. Ini contoh yang sebagai contoh yang sentiasa saya angkat kepada pengetahuan orang awam ataupun masyarakat. Macam kenderaan. Kita jaga kenderaan dengan drivernya cergas, driver tak mengantuk, kenderaan pun terbaik, tip-top kenderaan kita. Lorong dia akan sejahtera selamat. Dia tak akan melencong kanan kiri. Sebab driver tak mengantuk. Dia duduk melencong tu kerana drivernya mengantuk. Ya, microslip macam-macam. Tu yang duduk melencong ke kanan. Kita takut itu cakap macam tu kan. Kenderaan tidak konsisten. Tip-topnya tidak ada. Enjin tak dijagai. Melencong. Tapi kalau kenderaan tadi tip-top keadaannya, driver tak mengantuk, dia akan menelusuri perjalanan yang betul sampai kepada kemana dia nak pergi. Walaupun jalan itu makan masa 10 jam sekalipun, dia akan sampai. Demikianlah kita. Dalam perjalanan kita ini, tuan-tuan, ada benda yang kita kena hadirkan bersama kita, hal-hal yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tajuk saya pada pagi ini saya namakan faktor-faktor yang boleh menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu topiknya dalam masa 40 minit lebih kurang ini hingga jam 7.10 pagi. Tajuknya adalah faktor-faktor yang dapat menghadirkan hati kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang boleh merasakan takutnya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu topiknya. Baik. Kalau kita semak dalam bicara tentang faktor-faktor ini banyak sebenarnya. Mungkin dalam 10-20 faktor kita boleh cari. 20 boleh cari, 10 boleh cari. Tapi saya nampak ada 4 faktor utama. Ada 4 arba'atu asbabin hammatin. Ada 4 faktor utama yang boleh menghadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana bila kita dapat menghadirkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan menjadikan kita sebagai insaf. Takut pada Allah ini, dia makin dekat dengan Allah, bukan makin jauh. Jadi kita makin insaf dan kita akan dapat mengikat hubungan Allah secara tuntas. Itulah kita dapat tunaikan ibadat secara konsisten. Kita dapat tunaikan ibadat secara tulus dan mulus kepadanya tanpa sebarang kepayahan.
Dan kita punya hidup pun dalam keadaan penuh ketenangan, bukan keburukan dan bukan kepayahan. Dia ada nilai itu. So Allah pelihara kita. Sebab itu kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bila seorang itu dipelihara oleh Allah, Allah yang memeliharanya. Maksud Allah beri hidayah, keselamatan, dia selamat. Yang tak selamat orang yang Allah tak beri hidayah, Allah lepas bebaskan dia. Bila Allah lepas bebaskan kita ikut nafsu semata-mata, kemahuan semata-mata, kita akan musnah. Cara hidup kita akan sempurna. Dan cara kita hidup tidak akan baik dan mulia. Sebab kita lepas bebas. Allah tak pelihara kita. Ikut nafsu, syahwat, kemahuan, keinginan. Jadi terjebak macam-macam perkara lah. Tapi bila Allah pelihara kita di atas nama pemeliharaan berasal kepada iman dan amal ataupun ilmu dan hidayah, kita akan terarah. Lorong gelap, kita akan masuki. Lorong yang salah, kita tak akan masuki. Lorong kejahatan, kita akan masuk. Yang kita masuk lorong kebaikan. Cahayanya ada. Pasti kita percaya. Allah pandu kita. Ini lorong ilmu. Ini lorong kebaikan. Lorong pahala. Kita akan masuk. Tapi kalau Allah tak pelihara kita, bahkan hati dah rosak, lalu kita akan masuk lorong kejahatan. Lorong gelap gulita, tenggelam. Akhirnya lemas dalam lautan itu. Lautan kejahatan. Jadi ini yang kita nak kepada Allah supaya rasa takut menebal. Ada 4 faktor. Yang pertama sekali, melihat kepada catatan para alim ulama lah. Saya bawa tuan-tuan daripada beberapa catatan yang dikemukakan oleh para alim, termasuk Ibn Rajab Al-Hambali, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, disebutkan Imam Al-Ghazali, disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dan beberapa nama ulama yang besar-besar lah. Rangkuman-rangkuman lah. Saya bawa rangkuman ini daripada banyak-banyak 4 faktor ini untuk menjadi rangkuman yang kita boleh ambil segera pada pagi ni, sekarang ni, untuk kita bawa dalam perjalanan hidup kita daripada sekarang sampai bila-bila, insya-Allah, saat kita masih hidup sebelum kita mati. Baik. Yang pertama, faktor pertama yang boleh menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ialah ziarahi kubur. Kerana dengan ziarah kubur itu menginsafkan kita terhadap rakan taulan yang telah pergi, anak beranak yang telah pergi, waris kita telah pergi. Kerana di kubur itu pasti ada keluarga kita. Anak kita mungkin, ibu kita mungkin, ayah kita mungkin, cucu kita mungkin, termasuk nenek moyang kita, mungkin bahkan saudara mara kita yang seakidah, rakan taulan kita. Jadi ziarah kubur ini satu di antara perkara yang boleh taqarruban ilallah. Dan Nabi SAW bersabda kepada kita, zuru al-qubura fa innaha tudzakiru bil mauti. Dalam hadis daripada Rasulullah, Nabi sebut ziarah kubur, kan dengan ziarah itu dapat ingatkan kepada kematian. Jadi ziaratul kubur ini satu seni penting. Saya sebut boleh satu seni yang boleh menginsafkan jiwa dan menginsafkan hati nurani kita. Tak ada orang zubur, tak ada orang pergi kubur untuk bergalak ketawa, tak ada, tuan-tuan ya. Dia nak bergalak ketawa, dia pergi restoran. Nak sambang kecang, dia pergi dah makan. Dia nak berehat santai, dia pergi ke shopping center. Cari kursi, duduk situ 2-3 jam. Relax. Tengok orang lalu lalang, tengok barang-barang macam-macam, tak beli pun. Itu untuk santai lah. Untuk ketawa, pergi restoran, duduk 2 jam, bincang, sembang, 5 orang, 6 orang duduk, kencang sembang daripada A to Z, sampai cerita macam-macam. Itu kalau nak sembang santai, seronok santai. Cari taman recreation contohnya, duduk petang-petang pukul 5 sampai pukul 6 belum maghrib, itu nak santai. Bila ziarah kubur ini, tak ada orang nak pergi bergelak ketawa, tak ada orang jom kita pergi seronok santai di kubur, tak ada. Jadi sebab itulah ziarah kubur ini datang keinsafan. Apalagi kita ziarah itu siapa? Kuburan keluarga kita sendiri, ibu ayah kita, contoh adik-beradik kita, anak cucu kita, nenek moyang kita, atuk kita contohnya, lebih terasa. Jadi dalam hal ini dia ada satu nilai utama. Sebab tu Nabi selalu kepada kita bahawa dengan ziarah kubur itu, kata Nabi dalam hadis pada Muslim, daripada Imam Ahmad, Abu Daud dan juga An-Nasai, Nabi kata apa? Fa innaha tudzakkirukumul akhirata. Ziarah kubur itu ingatkan kamu tentang hari akhirat. Kenapa? Sebab ahli kubur sedang melayari bahtera ke akhirat dan kita akan ikuti satu masa akan datang, bila-bila masa. Jadi itu menunjukkan kepada kita satu nilai penting. Betullah kita bentuk hati, nak bentuk jiwa, nak timbul keinsafan, nak carilah kubur ziarah. Dia tak semestinya kubur mak ayah kita. Kuburan umum.
Bahawa utama kita nak ambil ingatan. Bukan soal kalau kubur mak kita Nun belah utara, kena balik. Tak perlu begitu. Orang mati ni doa cukup, insyaAllah dah jauh, tak perlu balik. So, kita doa sampai doa kita. Ingat pahala baik sampai. Tapi kalau ada rezeki, itulah kubur mak kita, lagi dekat, lagi bagus. Rezeki kubur ayah kita lebih dekat rumah kita, contoh, tak berapa jauh, lebih bagus. Sekalipun bukan kubur mak ayah kita, kubur orang awam, ambil kesempatan ziarahi. Kita nak kekuatan ialah menjadi kita ingat akan kematian. Maksudnya kubur itu ingatkan tentang soal kita. Satu hari kita akan, itulah tempat lokasi kita, tertanam, itulah kita. Akhirnya kita akan terwujud aku sebagai jenazah. Baik. Sampai satu ketika kita boleh ingat dalam sejarah kubur, dalam amalan sejarah kubur, bagi Nabi SAW ajar kepada kita. Antara ajaran kepada kita ialah dengan membacakan doa bila kita sampai ke kubur. Ini satu di antara amalan yang betul-betul melestarikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana kita ucap satu kalimah yang menandakan kita doa kebaikan pada si mati, dan kita juga akan mati bila tiba masanya. Contoh riwayat disebutkan Imam Muslim, Imam Ahmad dan juga An-Nasai dalam hadis-hadis yang mereka kumpulkan. Disebutkan Nabi SAW bila tengok kubur, sampai kubur Nabi kata, Assalamualaikum dara qawmin mu'minina wa inna insya'allahu bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqdimina minna wa minkum al-mustakhirin. Ini antara bacaan doa. Direkodkan Imam Muslim, Imam Ahmad dan Imam An-Nasai dalam hadis mereka. Nabi bila tengok kubur, ziarah Nabi akan ucap doa ini. Nabi kata apa? Assalamualaikum dara qawmin mu'minina wa inna insya'allahu bikum lahiquna yarhamullahu al-mustaqdimina minna wa minkum wal mustakhirina. Maksudnya ialah kesejahteraan bagi kamu kalian, kamu sekalian. Hayalah kubur, sejahtera atas kamu. Assalamualaikum, kamu sejahtera, kamu selamat, bahagia. Dar qaum ini, wahai penghuni kubur yang bernama orang Islam semua ini, mukminin semua, kamu penghuni kubur di sini. Wa inna insyaallah, dan kami sesungguhnya kami ini insyaallah akan menyusul kemudian. Tengok tu, kita menyusul kemudian. Lahiqun, kita akan menyusul kemudian. Maknanya kita akan datang ke sini juga. Akhirnya hari ini hari kamu dah bertahun-tahun, dah berbulan-bulan, dah berminggu mungkin, dah puluhan tahun mungkin di sini. Kami akan lahiq, kami akan datang kepada kamu satu masa. Tidak hari ini, mungkin besok, tak besok, itulah, tapi kami datang. Lahiqun, kami akan datang kemudian. Yarhamullahul mustaqdimina minna wa minkum wal mustakhirin. Moga-moga Allah merahmati orang yang telah terdahulu pergi dan orang yang diakhirkan di kalangan kita. Dia dah pergi awal, Allah rahmati. Akan datang nanti Allah rahmati. Kita sebut dalam nada, tuan-tuan sekalian. Ini satu di antara benda yang, ialah benda macam ni, benda yang kita boleh rasai. Melainkan bila kita sampai lianglah ke tanah kuburan. Sebab tu di ziarah ni kita akan terasa. Terasa, tuan-tuan, terasa. Ya, kalau kita ada program-program seperti gotong royong kubur, ya. Kami di saya berada di Kabupaten Subang, insya-Allah ada program bulanan, ya. Kekerapan tu adalah datang dengan ziarah kubur melalui gotong royong. Kita terasa tengok ke kubur, di kubur ramai-ramai, kita berkumpul, kemudian kita gotong royong pembersihan. Tiap-tiap kita tengok kubur itu dengan batu nisan sekian-sekian, jauh, dekat, kecil, besar tu. Terasa, tuan-tuan, aku ni di tanah kubur, bukan di kawasan kediaman. Aku tanah kubur bukan di rumah aku, tanah kubur bukan di jalanan ni. Tanah kubur ni aku pijak ni, kubur ni. Tu nampak batu nisan, itu nampak tanah kubur yang lama. Itu dah 10 tahun, itu 20 tahun. Tercatat ada 40 tahun pun ada. Baru semalam pun ada. Baru 2 minggu, baru seminggu. Dia terasa, tuan-tuan. Hati mana yang tidak merasainya? Jiwa mana yang tak merasa? Tak mungkin. Jadi semua cara kita taqarruban ila Allah kerana Nabi ajar kita begitu. Riwayat sebut, Nabi pernah sebut kepada para jenazah dengan katanya, Nas'alullaha lana walakumul afiyata. Pernah Nabi sebut kepada para ahli kubur, dan riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan Imam Ahmad dan juga An-Nasai. Direkodkan Nabi pernah berkata pada kubur Baqi' khasnya dan kubur yang lain, Nas'alullaha lana walakumul afiyata. Kami minta kepada Allah keselamatan
Dan kami mohon kepada kamu semua keafiatan. Kami nak selamat, kamu pun dapat keafiatan. Kami bahagia, kau bahagia sama. Doa cantik sekali. Cuba hafalkan. Ya, nas'alullaha lana walakumul afiyah. Nas'alullaha lana walakumul afiyata. Nas'alullaha lana walakum al-afiyat. Kami mohon pada kami keselamatan, keamanan, dan kepada kamu semua hai pengkubur, kamu dapat keafiatan, keselamatan, kesehat, kebaikan. Mana alam kubur kamu, kubur yang bercahaya, bukan kubur yang dalam keadaan menyusahkan kamu. Jadi ini di antara benda-benda yang merupakan nilai utama kepada kita kalau kita benar-benar nak jadi orang yang sentiasa dalam keadaan merapati, mendekati Allah Subhanahu wa taala dan tidak cuai. Kita bimbang bila kita tak ziarah kubur, kita tak rasa itulah lokasi kita yang paling akhir sekali. Kediaman kita, istana kita adalah kubur sebenarnya. Benar kita di istana yang indah. Sekarang kita tinggal istana yang juta ringgit, mungkin ratusan ribu ringgit. Saya tak katalah semua kita ni kaya raya, tapi rumah kita rumah selesa insya-Allah. Harganya mungkinlah tak sampai sejuta sekalipun, 100,000, 200,000, tapi insya-Allah itu keselesaan kita. Ada bilik, ada rek, ada kipas yang menyejukkan suasana, ada tandas yang menyelesaikan keluarga, ada bilik anak-anak kita, ada ruang tamu. Waktu sekecil mana pun. Istana kita sekarang, apalagi orang yang mewah, yang banglo harga 5 juta, 6 juta, alhamdulillah rezeki mereka. Yang mungkin rumahnya, jangan cakaplah, dengan keluasan, dengan kolam renang, dengan swimming pool, dengan segala kelengkapan, rumah sampai 16 bilik. Bilik air saja 20 bilik, contoh 20 bilik air, contoh lah kan. Rezeki. Tapi itulah kediaman kita sebenarnya. Kediaman istana di ibu kami. Tapi rupa-rupanya istana akhir kita ialah di alam kubur. Jam malamnya kita di istana kita, jam pagi kita mungkin di alam kubur. Jam petangnya kita di istana kediaman kita cukup indah. Pagi esok kita sudah berada di alam istana yang lain, istana yang sempit, gelap gulita. Jadi bayangkan ini akan berlaku. Maksudnya istana kita yang paling akhir ialah itu dia, iaitu kubur yang keluasannya hanya beberapa kaki saja, menyempitkan kita. Padahal kita ada istana yang gah, rumah yang hebat, yang selesa selama kita hidup puluhan tahun di bumi. Penghujungnya itulah istana kita. Disebut sebagai innal qabra awwalu manzilin min manazil akhirati. Kubur adalah rumah pertama, kediaman kita sebelum sampai ke akhirat. Betul lah tu. Kediaman pertama kita belum ke akhirat ialah kubur kita. Berapa lama? Wallahu alam. Setahun, 2 tahun, hatta mungkin jutaan tahun. Kita tak tahu. Allah Maha Kaya. Jadi ini semua tuan-tuan merupakan peringatan besar untuk kita mengambil faktor pertama ini untuk mendekati Allah dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik. Faktor yang kedua yang kita boleh ambil sebagai mencaknakan lagi kita punya kerapatan dengan Tuhan, takut dengan Allah melalui peringatan sebegini. Faktor yang kedua ialah selalu ingatkan kematian. Tadi ingat ziarah kubur, tengok kubur, pergi ziarahi. Yang kedua inilah selalu ingati kematian sama ada di pagi hari maupun di petang hari, bahkan di malam hari, bahkan ketika berbaring di tempat tidur. Ya. Tuan-tuan sekalian, ingati kematian sabahan wa masa'an, lailan wa nahara. Ini falsafah utama. Ingatkan mati berlaku siang ke malam, malam ke pagi, pagi ke siang, siang ke malam, tanpa cuai tiap-tiap masa waktu. Ini kita nak bina sebenarnya. Ingatkan mati setiap waktu, mudah-mudahnya setiap waktu. Mungkin pagi, daripada pagi petang, petang ke malam. Tapi ini masalah kita. Bukan mudah kan, tapi itulah kenyataannya. Kan ingatkan mati waktu-waktu yang kesemua waktu ini satu di antara perkara yang penting. Sehingga nak tidur pun mati. Pernah diriwayatkan bagaimana isteri kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, iaitu Fatimah bint Abdul Malik. Fatimah bint bin Marwan ini adalah isteri kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz daripada Khalifah Al-Umayyin. Diriwayatkan bagaimana apabila Umar hendak tidur di tempat pembaringannya, dia semacam menggigil seperti burung yang kedinginan. Itu dia ibarat dalam cerita. Disebut isteri cerita ni, isterinya Fatimah menyebut, Fatimah bint Malik sebut tentang suaminya. Nak tidur saja nampak kedinginan. Malam bukan sejuk, bukan pada aircon, bukan kipas pun, tapi dia macam kedinginan, macam burung yang kesejukan. Itu gambarannya.
Lalu kata Fatimah, aku tanya suamiku, wahai suamiku Amirul Mukminin Khalifah Umar, kenapa engkau macam ni keadaannya? Tak boleh tidur, nampak macam menggigil. Tidurlah kamu nak berehat. Tidak, tapi kamu macam menggigil tengah nak tidur, tak boleh ni. Tapi menggigil begitu apa? Kata Umar bin Abdul Aziz, dia kata apa? Bagaimana mungkin saya boleh tidur? Sesungguhnya tempat tidur ini ingatkan aku tentang kematian. Kalau katil lah, kalau tilam lah. Cara aku nak tidur macam mana? Tilam ini ingatkan aku tentang kematian. Maksudnya sampai nak tidur tu diingatkan mati, menggigil dia seolah dalam kedinginan. Apakah Umar Abdul Aziz orang kurang ilmu, kurang amal? Tidak. Sejarahnya penuh dengan keharmonian dan kemuliaan. Khalifah yang hebat, baik sudut amalannya, akhlak, watak, sikapnya, semua kita tahu. Google tengoklah, carilah bahan siapa Umar bin Abdul Aziz. Hebat orangnya, akhlak, peribadi, sikap, tingkah laku, kepimpinan berjaya. Dia memang tak lama, sekitar dalam 2 tahun lebih kurang, tapi seorang insan hebat. Akhirnya apa yang berlaku ialah dia menggigil di tempat tidurnya. Jadi menunjuk kepada kita perasaan itu. Kita menggigil, tapi kerana kesejukan aircon yang agak dahsyat kita pasang tu, kipas dengan aircon menggigil juga. Kita pula hujan kat luar, dengan aircon berpasang lagi menggigil. Dan gigil kita sampai peringkat lena subuh terbangun. Itu bahaya lena kita, tuan-tuan. Lena pukul 10 malam lagi, pukul 6.30 tak bangun-bangun kerana seronok tidur. Menggigil dalam kesedapan. Jadi masalahnya kita, tuan-tuan, tak apalah saya bukan tuan-tuan. Jadi ini suatu peringkat menunjukkan bagaimana kehebatan Umar sampai tahap tu ingatkan kematian. Apalagi jam subuh, jam asar, jam zuhur, jam tengah hari petang, dia tak lupa kematian. Baik, jadi disebutkan juga daripada Imam Az-Zahabi, seorang tokoh besar juga, meriwayatkan daripada Sufyan Ats-Tsauri bahawa dia pernah berkata, dia pernah baca firman Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Satu ayat daripada surah At-Takatsur. Ayat tentang bagaimana Allah menegur ada orang bermegah-megah sehingga melalaikan kita tentang soal mati dan seumpamanya kerana cari harta. Kata riwayatnya, selepas Isya disebut Imam Az-Zahabi daripada cerita Sufyan Ats-Tsauri, selepas sembahyang Isya dengan sembahyang subuh, apabila dia beranjak untuk tidur, dia tak boleh tidur. Daripada jam Isya sampai subuh tak boleh tidur. Orang tanya, dia tanya kepadanya, kenapa tak tidur ni? Dia kata, bagaimana mungkin saya boleh tidur sedangkan kubur sudah ada depan mata saya. Masa nak tidur tergambar kubur depan mata. Subhanallah. Nak tidur saja daripada Isya ke malam tu, nak tidur tak boleh tidur. Sebab tergambar depan matanya kubur yang menantinya untuk dimasuki. Ini cuma tuan-tuan tahap yang kita kata terlalu hebatlah. Sebab ingatan berkubur sampai tak tidur malam. Kita tak tidur malam bukan kerana ingat kubur, memang tak boleh tidur. Ya, tidur dah banyak sangat awal siang agaknya, ataupun kerana makan banyak dan kemudian tak boleh tidur, itu faktor kita. Bukan ingatkan mati, bukan ingat kubur, tidak. Jadi ini semua cara-cara yang diajar agama untuk kita dekati Allah dengan cara takut padanya. Dengan cara yang keduanya ialah ingatkan mati. Itulah ingatkan mati satu kejayaan bagi orang yang benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah kematian peringatan besar kepada kita sebenarnya. Cukuplah kematian menjadi peringatan besar. Kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah kematian menjadi peringatan kepada kita. Peringatan yang boleh jadikan kita semakin insaf, semakin mulia hati, semakin mulia jiwa, dan semakin insaf akan apalagi dalam hidup dosa-dosa kita lakukan. Kesalahan kita buat, saya termasuk tuan-tuan, lagi terasa. Sebab kematian adalah saat yang paling kritikal untuk menghadap Allah di atas dosa kita lakukan yang kita belum pun diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, dosa-dosa kita. Jadi ini hakikatnya. Baik. Faktor yang ketiga yang boleh jadikan kita makin dekat Allah SWT dan rasa takut pada ialah selalu mengingati bahawa azab Allah sangat pedih. Jika Allah mengazab hambanya, dia tak akan mengasihi kita walaupun sedikit. Bila Allah nak azab kita, Allah tidak akan rasa, Allah tak ada perhatian untuk meredakan. Bila azab datang, saksan pedih. Ini kenyataannya. Sebab tu maka dalam hal ini kita kena ingat bahawa
Bila sampai Allah nak seksa kita, tanpa cuai Allah akan beri hukuman yang setimpal akan dosa kita. Ini saya nak ringkaskan. Ingat akan dosa itu satu bebanan. Ingatkan azab satu penyaksaan. Ingatkan azab Allah nanti suatu kehinaan yang paling teruk, paling besar sekali. Inna azabi lasyadid, kata Allah Azza, azabku ni maha pedih, menyakitkan. Kita nak kata apa lagi tuan-tuan? Sebab tu kita merayu kepada Allah. Wa qina azaban nar, dalam kita doa surah Al-Baqarah ayat 202 itulah. Wa qina azaban nar, ya Allah tolong hindarkan, jauhkan kami daripada azab neraka. Kenapa kita minta macam tu? So kita nak Allah angkat daripada kita neraka, Allah ganti kita tempatnya nama syurga, rahmat, selamat kita daripada bencana azab Allah pada masyarakat. Kita nak syurga by cash kalau boleh. Tak ada lorong-lorong buat kita ke neraka, tak ada. Yang ada lorong ke syurga nak. Kita minta kepada Allah, waqina adzabannar, Tuhan ya tolong jaga kami daripada azab neraka. Kalimah tu dah cukup jelas dah. Azab an-nar, azab api neraka. Waqina adzabannar, azab neraka. Azab, penyaksaan. Jadi yang ketiga, faktor ialah selalu ingat bahawa azab Allah maha pedih. Jika Allah azab hambanya, dia tak akan mengasihi. Kerana pasti Allah akan hukum berasas kepada hambanya yang silap dosa dan seumpama. Allah tidak zalim sama sekali. Baik. Adalah dua tiga cerita saya tak nak sebut kat sini lah. Pernah Umar sendiri dalam menghantar surat kepada gubernur-gubernurnya di selatan utara Madinah. Pernah Umar selitkan kata-kata, dikata kepada gubernur-gubernurnya, ketahuilah bahawa seksa Allah itu amat pedih apakah kamu telah melupakannya. Ini di antara diseriwayatkan dalam surah Umar bila hantar kepada gubernur-gubernur di kawasan-kawasan yang berhampiran jauh daripada Madinah, kiri kanan atau utara selatan, dia akan masukkan wording. Dia kata apa? Ketahuilah anda semua bahawa seksa Allah amat pedih, apakah kamu telah melupakannya? Allahu Akbar. Catatan surat, ini tanda seorang pemerintah yang adil. Pemerintah yang benar-benar ada istimewa keimanannya. Sekarang payah nak cari tuan-tuan. Tak tanya dah hal, dia tanya projek banyak mana dapat. Saya dapat, persen dapat. Contohnya lah, dunia sekarang. Tetapi pemimpin zaman Umar dia kata, ingatlah kamu kepada seks Allah yang maha pedih. Kamu dah lupakannya, menyebabkan pemimpin yang dihantar oleh gubernur akan timbul keinsafan. Dia tahu amanahnya dengan rakyat, amanah dengan masyarakat. Dia tak akan cuai dalam hubungan amanah dengan masyarakat. Dia akan buat apa yang patut dia buat, dia tinggalkan patut dia tinggalkan. Haram hal dia akan jadi pasal. Sekarang kita nak pemimpin macam itulah. Kita nak pemimpin yang kena halal haram. Bukan dia balon saja yang haram, yang halal pun dia buat, haram dia buat, tak nak macam tu. Ini adalah jenayah yang tak boleh dimaafkan. Kita pun samalah, bukan pemimpin, kita pun sama kenal halal haram dosa pahala. Baik. Faktor keempat tuan-tuan ialah yang boleh mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Keempat ialah sentiasa berwaspada dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sentiasa berwaspada dengan makna apa? Dengan keadaan berhati-hati, berjaga-jaga. Kenapa? Sebab Allah sentiasa memantau kita tanpa cuai, malam ke siang, pagi petang. Penglihatan Allah tajam. Inna rabbaka labil mirsad. Allah tajam penglihatan kepada kita. Alladhi yaraka hina yataqumu wa taqallubaka fis sajidin. Dalam surah Asy-Syu'ara Allah sebut kepada kita, Allah melihatmu ketika berdiri dan juga gerak tubuh di antara orang sujud. Di mana berada kamu, Allah tahu. Tengah sujud, luar sujud, tengah berdiri tegak, Allah nampak. Allah alladhi yaraka, Allah nampak kamu. Mana Allah mengetahui. Ini suatu yang kita kena letak sebagai perkara penting. Yang keempat ni, sentiasa waspada pandangan Allah. Allah melihat kita. Allahu Akbar. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dalam surah Al-Hadid ayat keempat. Huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu di mana kamu. Dalam kita seorang-seorang beramai-ramai tengah buat baik, maksiat, tengah sembahyang buat maksiat, Allah tahu. Allah bersama kita. Ini di antara benda-benda yang boleh merangsang kita punya jiwa hati tuan-tuan. Masalah kita ialah kita tak rasa Allah pantau kita. Orang tak nampak, okey selesai. Sebab orang tak nampak. Orang tak tahu pun, selesai. Hakikat orang tak tahu, Allah tahu. Allah nampak, orang tak nampak. Orang tak nampak, tak boleh nampak. Ini yang kita kena bawa pasal. Penglihatan manusia terhad, tapi Allah punya penglihatan jelas, clear. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah sebut dalam ayat yang lain, dia kata apa? Surah Al-Imran,
innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis. Allah tidak sembunyi. Tak ada satu yang tersembunyi pada Allah, baik di langit di bumi. Allah nampak belaka, Allah tahu belaka. Jadi ini di antara perkara keempat yang kita mesti letak dalam kepala minda hati kita untuk merasakan Allah sentiasa waspada kepada kita. Bila Allah sentiasa lihat kepada kita, kita akan menjadi insan lebih terjaga, dijagai dan menjaga diri kita sendiri daripada keburukan, kejahatan. Jadi ada 4 faktor tuan-tuan yang sebutkan tadi. Pertama, ziarah kubur. Kedua, kita sentiasa ingatkan kematian. Ketiga, kita ingat azab itu maha pedih menyaksikan kita. Keempat, waspada terhadap Allah punya penglihatan yang tajam. Allah sentiasa melihat kita di mana kita berada. Keempat-empat ini merupakan faktor-faktor yang boleh menghadirkan takut kita pada Allah. Dan ini proses sebenarnya. Apa yang sebut ini bukan benda baru, tapi ini satu proses kepada kita untuk kita menjana, membina, membangun, dan kita nak hidupkan sebuah kehidupan yang benar-benar berharga. Allah rada, bukan hidup yang penuh dengan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekadar kita pada pagi ini. Moga-moga Allah berikan kita kebaikan, keampunan, keselamatan. Jom kita sama-sama kita cari pahala demi pahala. Antara pahala kita nak cari ialah melalui sumbangan kita kepada tabung Surau An-Nur fasa 3A melalui akaun number Bank Islam yang tertera. Tuan-tuan, kita hulurkan sikit pun ia, banyak pun ia, kerana saham akhirat kita melalui sedekah infak kita. Kerana itulah maka dalam agama kita terang jelas betapa Allah berjanji kepada kita bahawa orang bersedekah tidak akan sama sekali akan dipandang hina, tapi bahkan dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat berdoa kepada kita, Allahumma a'ti mumfiqan khalafan. Orang yang menyumbang Allah akan ganti dengan yang lain. Rezeki diberkati, umur diberkati, jiwa penuh keamanan, hidup penuh kemuliaan, umur pun dalam kebaikan. Itu kita harapkan. Jadi mudah-mudahan rezeki kita miliki walaupun tak banyak, kita berkongsi kerana agama, kerana akhirat. Surah An-Nur sedia untuk menerima sumbangan tuan-tuan melalui nombor akaun. Mudah-mudahan Allah sentiasa berkati kita insya-Allah dari hari ke hari sehinggalah sampai masanya syurga menanti, redha menanti, akhirat dalam keadaan kita capai dengan penuh keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hidup dengan ilmu adalah jalan utama, hidup dengan iman jalan yang paling pasti, hidup dengan ilmu jalan menyelamat kita. Wallahu alam. Ketemu lagi insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna sighara wal jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.